kita nak buat kelas kita. Okay, let's continue our lesson for today. Okay, on screen. Okay, kamu akan tengok. Okay, ini adalah macam biasa. Ini macam biasa dia punya yang kita nak belajar kat sini. Cuma yang quadratic function ni, okay, dia akan mula dengan, sebelum mula dengan quadratic function, kita akan ada, saya ada masukkan jugalah quadratic equation. Quadratic equation dengan quadratic function ni lain tau. Okay, nanti kita tengok apa beza dia. Kamu ni lah. Lepas tu kalau kamu nak tengok ada scan, boleh scan textbook untuk kamu buatlah secara digital. Okay, let's continue our lesson for today. Okay, kita belajar dulu, kita kena tahu dulu what is quadratic equation. Okay, dalam KSSM yang baru ni, quadratic equation ni macam dihapuskan. Tajuk besarnya dihapuskan. Dihapuskan. Tapi, alright, tapi dia masukkan dalam tajuk quadratic function. Okay. Okay, dianya jadi subtopik kepada quadratic function. Dengar tak ni? Guys, dengar Boleh Dengar. Okay, so boleh keluarkan kamu punya buku modul tu, alright, dah beli dari saya tu. Kalau tak gunakan betul-betul, okay, sayanglah. Lepas tu macam ni lepas tu kalau dah beli tu, alright, dan nak salin tu kadang-kadang ada ruangan tu tak cukup. Okay, ruangan tu tak cukup, alright, so boleh guna sticky notes. Okay, Allah hai yang masuk-masuk ni, hai macam mana nak buat auto ni auto apa panggil lah, auto apa dah, auto admit tu. Tak ada pula kat sini. Setting pun tak ada. Okay. Alright. Terganggu sikit lah kan. Okay, so let's continue. Right. Okay, so untuk quadratic equation ni, kita ada solving quadratic equation. Okay, solving quadratic equation kalau ikutkan ada 3. Okay, ada 3 cara. Yang pertama, factorization. Okay, factorization. Okay, yang kedua, completing the square. Okay, the square. Okay, saya panggil T square. ST square. Completing the square. Dan yang ketiga, using apa? Formula. Okay, using formula. Ada 3 ni. Tapi untuk kegunaan kamu, okay, saya tak galakkan kamu guna completing the square untuk solving quadratic equation. Kita hanya guna 2 je. Okay, yang guna yang kalau kita boleh factorize, okay, kita guna factorize. Okay, yang ini digunakan kalau boleh guna factorize. Yes, ada soalan siapa tu? Dan yang kedua, kita using formula. Right? Using formula. So nanti kita akan go through lah modul ni. Dia ada apa ni? Ada soalan-soalan ni. Banyak soalan yang boleh kamu cuba. Right? Pattern-pattern soalan dia macam mana kita nak selesaikan dia. Okay, dianya basic. Okay, basic kepada inilah. Right, basic kepada penyelesaian solving any quadratic equation. Okay, kena ingat function ataupun equation yang paling tinggi, power yang paling tinggi untuk level kamu ni adalah kuasa 2. Okay, kuasa 2. So pentinglah quadratic ni. Okay, kita tengok factorize. Kalau kita pergi contoh yang ketiga macam ni. Yang ketiga macam ni tak nak lah. Saya bagi contoh nombor 4 dulu. Saya try nombor 4 dulu. Kita try nombor 4 dulu macam ni. So macam ni, first step pertama apa kita kena buat? Apa step pertama? Kumpulkan satu side.
Kumpulkan satu side. Bawah yang belah kanan ke belah Belah kiri. kiri ke belah kanan? Kiri. Belah kiri. Belah kanan. Belah kanan? Ikut suka ikut suka kamu lah kan. Nak belah kiri, pindahkan belah kiri boleh. Nak pindahkan ke belah kanan pun boleh. Okay. So mana-mana boleh. Tapi saya prefer, alright, jadi pindahkan dia ke sebelah kiri semuanya. Yang kosong tu belah kanan. Lepas tu jadikan dia general form. Okay, general form apa bentuk macam mana bentuk general form untuk kuadratik? AX squared, right, plus BX plus C. Untuk equation sama dengan kosong. Okay, untuk equation equals to kosong. Untuk function dia biasanya fx boleh, y boleh, gx boleh, hx boleh. Itu untuk function. Okay, ini biasanya untuk function, quadratic function. Ini untuk equation sama dengan kosong. Itu beza quadratic equation dengan quadratic function. Untuk yang ini quadratic equation dulu kita belajar. Kena faham tu Alright, so kita jadikan bentuk quadratic general form minus 5x okay, plus 1 minus 4 equals to 0. Okay, so kita tulis balik. Okay, dia jadi minus 3 equals to 0. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita uji guna? Calculator. Yes, kita uji guna calculator dulu. Okay, sama ada dia ni. Okay, first step kena dulu cari calculator. Tak payah tulis apa-apa. Alright. Kamu tengok. Cuba guna calculator. Berapa nilai X yang kamu dapat? 3. X sama dengan berapa? 3 dengan? Negatif 3 dengan 1/2. negatif 1/2. 3 dengan negatif 1/2. Okay, so 1/2 letter kan? Keluar dia kan? X sama dengan 3 dulu kan? So kamu kena tulis. Bila tahu boleh dapat nilai macam tu, letak kurungan dan tulis X sama dengan 1/2. Okay, and then X equals to 3. Jangan ikut calculator tu. Ikut yang gini dulu. Yang pecahan dulu letak kat depan. And then, baru balik fill in the bracket. Kita guna jalan terbalik. Daripada kuadratik ni, ini quadratic equation ni, general form dia, kita cari jawapan dulu, answer dulu kita cari. And then baru followed by baru pergi kepada bracket. Bracket ni. So dapat berapa? 2x minus 1 and x minus 3. Gitu Ya, Aiman Amsyah. Oh, negatif 1/2. Okay, so negatif 1/2 ini tambahlah. Alright, thank you. Okay, setakat ni faham? Setakat ni faham? Ini basic ni. Alright. First step, jadikan dia semua kumpul, jadikan dia general form and then factorize, cari answer guna calculator. Okay, use calculator and then baru fill in the bracket. Okay, saya nak tunjuk lagi satu cara yang tak perlu kamu nak guna factorization. Cara yang mudah. Yang ini. Alright, yang ini kalau macam ni, okay, kita akan jadikan dia X tolak 3 kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Okay, next step apa kita buat? Kembangkan, expand. Okay, so biasanya kamu akan kembangkan, expand yang ini kan. Alright, kamu akan expand yang ini. So saya tunjuk cara yang lebih mudah. Okay, yang lebih mudah. Okay, untuk yang two different square,
two different apa panggil Saya lupalah, tapi yang bentuk macam ni kita nak factorize bentuk yang macam ni. Yang biru ni. Kita buat frame dulu. Okey, macam ni sama dengan kosong plus minus and then macam itulah. Dapat macam ni kan? Kita factorize. Okey, ingat lagi tak? Two different square. Two different square. Ini dipanggil two different square. Kalau kita nak factorize, buat dua kurungan and then plus minus. Lepas tu, silap. Kejap Saya betulkan dulu dia punya ni. Okey, dia jadi macam ni. Ini A bracket squared minus B bracket squared equals to 0. Lepas tu, yang ketiganya bracket macam ni and then letak je AB. So dia ada kaitan dengan soalan nombor 3 yang kita nak selesaikan, solve. Okay. Okay, contoh kita tengok nombor 3. Ini dah salin belum? Note yang merah ni, ini dah salin belum? Dah? Siap. Dah Sekejap cikgu. Okay, so ini AB. So ini AB. Dalam kurungan pun AB saja. Cuma beza je tambah tolak saja. Yang ini je, tambah tolak. Tolak tambah tolak sama je. Okay, so dia ada kaitan dengan yang kita nak bincang kat sini. Dia ada kaitan. Okay, apa kaitan dia? Kita tengok sini Okay, so ini dipanggil two different square. Okay, so sekarang ni kalau kita pindahkan, alright, kalau kita pindahkan satu ni ke kiri, dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni Alright. Dia jadi macam ni. So, kita jadikan dia yang step kedua ni. Jadikan step kedua ni. Kita jadikan ni. Ini kurungan X tolak 3 kuasa 2 tolak. Satu ni sebenarnya adalah satu square. Sama dengan kosong. Sama tak? Boleh tak kamu tengok? Nampak tak perkaitan dia antara yang ini, yang saya bulatkan ni dengan yang ini sekarang ni? Nampak tak? Nampak. Dua benda yang sama. Okey, dua benda yang sama. Okey, lepas tu kita pun buat kurungan lah yang ketiga ni. Kita buat kurungan macam ni. Kurungan macam ni sama dengan kosong. Tambah. Tolak. Okey, sekarang nampak tak persamaan yang ini, yang ketiga ni dengan yang ini? Nampak? Apa yang dalam kurungan? Okey, apa yang dalam kurungan? X tolak 3 dengan 1. So, kita pun letaklah. X tolak 3 sama dengan 1. X tolak 3 sama dengan 1. Dan 1. N1. Alright? So, tak perlu kalkulator, tak perlu nak kembangkan apa semua. Terus kita dapat. Macam ni. Saya tak pastilah kamu diajar masa kamu form tingkatan 3. Kalau diajar pun mungkin lupalah kan. And then kita selesaikan dalam kurungan ni. So kita dapat X tolak 3 tambah 1 tolak 2. X tolak 3 tolak 4. X tolak 4 sama dengan kosong. Terus je dapat X equals to 2 and X equals to 4. Gitu. Cara yang mudah. Ini dipanggil two different square. Two different square. Alright. Kalau ada two different square macam ni. A square minus B square. Dapat tak? Dapat. Okay, good. Okay. So yang lain tu rasa kamu ni lah. Boleh buat lah. Tapi nombor 5 ni tak boleh guna kaedah ni Tak boleh guna kaedah nombor 3. Jangan pandai-pandai kamu nak
squarekan nak letak buat macam soalan nombor 3 ni. Ini special case. Kalau ada 2 different square sahaja nombor 3 ni. Yang nombor 5 ni kena kembangkan. Okay, kena expand dulu. Yang ini kena expand and then jadikan dia general form of quadratic. Okay. Alright. Ini boleh. Ini boleh. Ini boleh kot. Sekejap. Jadi ini X. Ini tak boleh. Sorry, tak boleh. Okay, cuba try soalan nombor 7. Cuba buat. So, siapa yang rasa dah buat tu, kalau nak share jawapan, boleh je hantar dekat dalam group. Okay. Group tu. Hantar and then kita tengok jawapan kawan kamu tu macam mana. Okay, ada yang dah siap? Alright. Okay, ni jawapan kawan kamu. Sorry sir, tulisan saya dia tak boleh. Dah tak payah bagi alasan dah. Bukan itu yang nak tengok. Yang penting kualiti jalan kerja tu Jangan risau. Don't worry, saya tak kritik tulisan buruk ke apa ke. Okay, so dapat macam ni. Yes. Alright. Boleh punya. Bila dia expand, so ini kita boleh cancel. Plus 3x minus 3x cancel, dapat 9. Ini pindah sini, dapat negatif 25. And then, so ini adalah bentuk 2 different square. Kan? X squared dengan 25. So sepatutnya kalau boleh letak macam ni lah. Ini bukan tak betul, ini betul. Supaya kamu supaya kamu jelas. So x squared minus 5 squared. Kamu add on. Okay, yang macam ni and then baru pergi dekat sini. Sini jawapan sini. Lepas tu x dapat yang ini. Okay, good. Thank you. Okay. Add on yang ini. Boleh, tak ada masalah. Sama ada nak add on ke tak nak pun tak apa. Ini pun betul juga tak ada masalah. Okay. Yang lain tu boleh try lah. Okay. Ini semua soalan-soalan factorization. Okay. Alright. Now kita pergi kepada completing the square. Completing the square method. Completing the square method. Ini pun kena ajar juga. Alright. Ini pun kena ajar jugalah. Tapi guna guna flowchart. Kita guna flowchart. Solving quadratic equation by completing the square. Okay. Kita tengok sini. Step 1. Okay. Ini cuba kamu ambil calculator and then cuba cari berapa nilai X yang kamu dapat. X yang pertama berapa, X yang kedua berapa. Anyone? Negatif 1 dengan negatif 3. Negatif 1? Negatif 3. Okay, negatif 3. Boleh factorize pula. Okay. Alright, so boleh factorize. Biasanya completing the square ni kita guna apabila ianya tak boleh di factorize. Biasanya kalau tak boleh di factorize, kita akan guna yang ini, completing the square. Tapi sebab jalan dia complicated sangat apa semua, so kita prefer sama ada guna formula. Alright, and then ataupun guna formula atau guna calculator. Formula lah.
Ya, Putri Ayuni ada soalan. Sir, yang tak boleh factorize tu yang dapat jawapan dalam set tu ke? Yang jawapan depan panjang tu. Yang bukan dia bukan tak dapat jawapan. Dia jawapan dia tak cantik macam ni lah. Macam ni kan cantik kan, dapat -1 ataupun -3. Dia jawapan dia dalam decimal. Bila kamu tekan calculator, kan, tekan calculator untuk factorize, lepas tu jawapan dia bukan -3 atau -1 ataupun pecahan. Dia dalam katakan -1.234. Itu X1. X2 katakan 5.678. Macam tu, itu memang kena guna sama ada completing the square ataupun formula. Itu konsep dia. Tak boleh guna factorization. Faham tak? Faham. Alright. Okay, ini kita check ini. Okay, so kalau macam ni sepatutnya bila dapat jawapan macam ni, kita boleh guna factorization. Tapi sebabkan soalan dia nak using completing the square, so kita buatlah pakai completing the square. Saya bagi soalan macam ni supaya kamu nampak nampak dia punya ni. Jawapan dia walaupun macam ni tapi nampaklah, yang penting proses jalan kerja dia tu. Okay, so step pertama, look at your equation. Ada x squares and x on the same side of the equation and the constant on the other. Maksudnya yes lah kan. Maksudnya soalan ni dia tanya, alright, same side. Maksudnya macam ni lah soalan tu. Macam ni lah. Dalam general form. So dalam general form, so yes lah. Okay. And then step 2, determine A. Okay, what is the A, coefficient of x square term? Coefficient dia. Apa dia punya A dia? 1. Positif 1. Is it positive? 1? Okay, yes. Kalau yes, okay, kalau yes, kita kena kalau yes, kita masuk step 3. Kalau no, kita kena divide. Divide your entire equation by A. So, x squared term tu mesti coefficient dia 1. Tahu tak coefficient tu apa maksud dia? Perkali. 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 Ni. Alright. Okay, so sekarang ni perkali coefficient tu perkali lah. Dia nombor yang kat depan tu. Alright. Aduh. Saya punya ex-student dari China balik. Lepas tu ajak main tenis pula. Sabar je lah. KP ni mana boleh kan. Okay. So step 3, rewrite your equation but add blank space to the each side. Apa tu maksud dia tu? Okay. So maksud dia tu determine B the coefficient of the x term. Okay. Kita tengok dulu. Rewrite your equation by add blank. Add blank space to each side. So maksudnya macam ni. Macam mana Sekejap. Positive 1 coefficient, kalau tak alright. So dia jadi macam ni. X squared plus 4x, okay, plus 3 equals to 0, okay, plus 3, okay, sorry. Ini sepatutnya kena jadikan dia macam ni dulu. Kena jadikan macam ni. X squared plus 4x, okay, plus sini blank, okay, equal to negative 3 plus blank. Itu maksud dia. Kita letak kotak kosong dekat belah kiri dengan belah kanan dia. Macam tu. Macam ni lah. Okay. So
dia jadi macam ni lah. Plus kotak kosong equals to negative 3 plus kotak kosong. Negative 3 tadi tu saya dah bawa ke kiri. Ke kanan. Sorry. Bawa ke kanan. Then determine B the coefficient of X term. Okay, B dia sama dengan positif 4. And then step 4. Dia suruh add plus minus B over 2 bracket square to each side. Right, so tadi kita dapat plus 4x. So ini pun plus 4x. Ini tadi negatif 3 kan? So ini plus 4x. 4 plus 4. 4x pula. Plus 4. Okay? So ini formula dia. Kita add dekat blank kosong tadi tu. Okay, dekat blank kosong tadi ni lah. Ini dengan ini. Okay, ini kotak ni kita plus tambah kiri kanan dia, okay, dengan B over 2 bracket square. And then kita simplify. Okay, so saya nak sentuh yang dekat sini ni, bahagian dekat sini. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kalau kita simplify, dia x squared plus 4x plus 4 bahagi 2 dapat 2 kan? Plus 2 tapi bracket squared. Okay. So kalau kita factorize, kita akan dapat x dalam ni plus 2 kan? So plus 2 squared. Gitu. Alright. So kat sini lah. So dekat sini kita akan dapat x squared dia dah tak ada sebab kita factorize. Plus 2 sama dengan ini yang kita ni lah, negatif 3. Ini dapat 4 bahagi 2 dapat 2 lah, 2 squared. Okay. And then square root both side. Kalau boleh lah. Okay, ini kita selesaikan dulu. Kita dapat x plus 2 squared sama dengan negatif 3 plus 4. 4 ni sebab 2 squared 2 squared kan. So kita dapat x plus 2 squared equals to 1. Dapat 1. Lepas tu arahan dia step 6 ni square root both side. Okay, so kita pun square root lah both side. Okay, tapi kalau kita square root both side kita square root, apa ada pada satu tu? Apa yang ada pada satu? Plus, minus. Kalau kita nak, dia cakap remember plus minus. So kita dapat x plus 2 equals to plus minus square root 1. Okay, and then kita dapat x equals to plus minus square root 1 sama dengan 1 lah kan. Okay, sama dengan 1 minus 2. Then kita ada dua jawapan. Lepas tu solve x. Okay, so kita ada x equals to plus minus 1 minus 2. And then kita pun adalah x sama dengan positive 1 minus 2. Or x equals to negative 1 minus 2. So x equals to negative 1, x equals to negative 3. Macam tu. Step by step. Ya, Ayu ni. Sir, tak faham yang dekat step 5 tu. Kenapa jadi 2 pula? Ada 2? X plus 2 tu. Dia daripada sini. Okay, dia daripada sini.
Nampak tak? Okay. So, ini kita bagi, ini daripada sini 4/2. And then bila kita bahagi, dia akan jadi 2. 2 square. Nampak ni? 2 square. Okay. So, kalau kamu tengok dekat sini, hujung ni dengan hujung sini, ni x squared, ini pun x squared. So, sebabkan hujung dengan hujung ni boleh adalah perfect square. So, kita factorize jadi macam ni. X plus 2, sebab ini plus 2. Ini plus 2, so dia plus 2, sama. Kalau dalam kurungan negative 2, so dia jadi x minus 2. Tapi sebab ini plus, so dia plus 2. So, kita transfer lah ke sini. So, jadi macam ni. Gitu. Boleh tak? Nampak. Dah nampak dah Okey. Lagi ada soalan? Saya ada satu soalan. Hmm. Bukan ke kalau soalan macam ni kan kan? I mean like macam markah dia mestilah sikit kan. Jadi kalau macam terus waktukan je, tak payah buat panjang-panjang macam ni, boleh ke agak-agak? Boleh. Sebab yang ini ni saya nak ajar proses dia. Proses dia kamu kena tahu macam mana nak completing the square. Faham? Sebab dalam ni dia ada 3 kaedah. Kan saya cakap awal tadi. Factorization, completing the square dan juga using formula. Faham? Completing the square ni dalam quadratic equation ni ada sebab kamu kena tahu proses dia. Alright? Nanti dalam quadratic function, ini equation. Dalam function pun ada juga completing the square tapi dia punya application dia. Alright? Sebenarnya sebab tu bila ada soalan solve quadratic equation, kita hanya guna 2 sahaja, factorization dan using formula. Okay? Tapi saya kena ajar, tunjuk juga skill completing the square to solve quadratic equation. Itu sebab dia kena ajar juga supaya kamu tahulah. Alright? Tak mahir tak apa completing the square ni. Untuk equation, nanti quadratic function itu kena mahir sebab dia application. Faham tak? Setakat ni faham? Faham. Okay. So by completing the square, ini cara yang lebih mudah lah. Ini kalau yang flowchart soalan yang ini ni, kalau kamu nak try sendiri, kamu try lah. Okay. So saya nak cuba soalan nombor 1 ni. Nak tengok dia jawapan dia macam mana? Ni nombor 1 ni. Okay, kita tengok by completing the square kan. Soalan nombor 1 ni dah terang-terang dia adalah soalan agak-agak soalan dia dapat nombor cantik macam tadi ke ataupun tidak? Tak. Sebab? Dia cakap Dalam dia ada correct to full significant figures. Correct to 4 significant figures. Okay, correct to 4 significant figures. Okay. That's why kalau saya guna calculator pun dia memang akan dapat inilah nombor perpuluhan. Tapi dia suruh guna kaedah completing the square. Okay, kalau dapat soalan macam ni sepatutnya kita boleh je guna formula sebab dia lebih mudah kan, ada formula kan. Formula pun diberi. So tapi sebabkan ini dia suruh dalam completing the square, kita buat dalam completing the square. Ini lebih mudah lah. Flowchart tadi tu saya nak kamu tengok dia punya proses dia tu. Step 1 apa, step 2 apa, right? Step 3 apa and so on lah. Okay. Tapi yang ini kita boleh terus menjawab dia. Okay. So yang pertama kita tengok. Step pertama tadi kita tengok x squared dia punya coefficient dia equals to 1. So boleh kita terus ni. Alright. So kita dapat x squared minus 8x. Lepas tu ini kita bawa ke kanan. Sama dengan negative 5. Ini step pertama.
Right? So negative 5. Ni dapat negatif kan. Okay, and then kita add blank. Okay, add blank dia x squared minus 8x. Okay, plus blank belah kanan. Belah kiri. Sama dengan 5. Lepas tu plus blank. Okay. Blank kat sini ni. Kita boleh letak apa-apa nombor pun. Okay. Tapi apa-apa nombor tu, kita masukkan dia punya formula. Apa dia punya formula dia? B minus 2 bracket square. Okay. Kalau belah kiri, formula yang merah tu kita masukkan. So, ini pun sama. B over 2 bracket square. Okay. Gitu. And then kita sambung. Kita masukkanlah. X squared minus 8x. Plus dalam kurungan berapa? 8 over 2. Negative. Negative 8 over 2 square. Okay. And then equals to negative 5 plus. Okay. Plus. Saya copy je. Apa yang ada kat sini saya copy je. Benda yang sama. Okay. Benda yang sama. And then kita simplify. Okay. So ini kalau kita simplify kita akan dapat. Sekejap saya copy sekejap ni semua ni. Okay. So ini kalau kita simplify. Kita dapat negatif 4. 41. So ini negatif 4. Kena tulis tu negatif 4. Okay. So sama dengan negatif 5 tambah bracket negatif 4 square. Sama kiri kanan dia. Okay, sekarang dah jelas tak? Dah nampak? Okay, and then kita pun selesaikan. Okay, so ini ni kita boleh factorize. Kita tengok ujung dengan ujung dia. Ujung sini berapa? Negatif 4. Sini x squared. So kita buat frame dia. Frame dia buat macam ni. Alright. So sini belah ni kita selesaikan lah. Negatif 5 tambah 16. Macam tu. Okay, apa dalam kurungan ni? Apa kita nak letak dalam kurungan ni? X minus 4. X minus 4. Sebab ini minus. Gitu. And then kita pun X minus 4 squared sama dengan negatif, sama dengan 11 kan? Betul? Betul. Okay. So 11. And then kita square root kan kedua-duanya. So kalau kanan ni kita square root kan dia ada plus minus. And then kita dapat X minus 4 equals to plus minus square root 11. Sebab square root 11 ni 11 is not a perfect square. Okay, it's not a perfect square. So dia ni lah. Itulah kan. Biar je macam tu je lah. Then X, therefore X equals to plus minus square root 11 plus 4. Okay. And then kita carilah. X equals to positive square root 11 plus 4 or X equals to negative square root 11 plus 4. And then guna calculator cari nilai dia. For significant figures untuk jawapan dia. Macam tu. Nampak tak? Nampak. Okay, ini mungkin lebih mudah lah. Mudah.
Dah salin dah? Dah. Dah. Okay, so saya nak tunjuk pula, okay, macam mana soalan yang ada koefisien kat depan ni. Macam ni. Okay. So ada koefisien kat depan ni. Alright, kita macam ni lah. Jadikan dia ni negatif 2x squared plus 10x equals to negative 9. Pindahkan 9 ni siap-siap ke kanan. Okay, lepas tu kita tengok because of ini ada negatif 2 kat depan. So kita nak bahagikan dengan berapa ni? Semua ni bahagikan dengan berapa? Negatif tu. Negatif 2. Sebab syarat x squared terms tu, syarat dia mesti koefisien dia positif 1. Okay, positif 1. And then kita bahagi, kita akan dapat x squared minus 5x equal to 9/2. Kalau macam tu senang kan? Sebab dia equation. Lepas tu ini sama tak macam bentuk yang ini? Tengok balik contoh yang apa ni. Sama tak yang ini, oren ni, yang saya bulat ni, sama tak dalam bentuk yang ini? Yang ini. Sama. Sama. And then follow je lah step-step yang pada ni. Sampailah dapat jawapan. Itu je beza dia. Beza yang kita bincang soalan nombor 1 dengan soalan nombor 5 ni, ini je. Step ni saja yang beza. Bahagikan dengan negatif 2. Sebab nak jadikan dia punya koefisien nak jadikan koefisien x squared tu sama dengan positif 1. And then kamu proceed lah macam jalan kerja yang atas soalan contoh nombor 5 nombor 1 ni. Sama je. Alright. So saya tak payahlah nak susah-susah nak tunjuk macam mana nak cek jawapan. Sama je. Cumanya, okay, ni nilai dia 9/2 pecahan. Ini negatif 5. Sama je jalan kerja dia. Agak-agak boleh try. Boleh buat. Dengan merujuk kepada contoh yang kita dah buat ni. Kita dah bincang ni. Okay. So saya bagi masa kamu 2 minit ke 3 minit ke untuk selesaikan ni. Untuk selesaikan ni. Okay. Lepas ni kita boleh masuk pula using formula.
Dah. Macam mana, okey ke? Saya tak dapat. Tak dapat? Saya Ya. tak dapat yang dekat apa tu? Okey, saya dah masukkan data yang dekat dalam dalam yang B over A squared. lepas tu bila nak apa tu? Factorize. Tak dapat. Kau Faham dapat tak? negative Kan? 5 over 2. Lepas tu bila dia dapat over tu cancel kan? Macam ni nak tu cancel se? 5 So, over 2. Kan dah dapat 5 over 2. dah dapat dah yang tu. Lepas tu kan x square minus 5x plus 5 over 2 square tu kan? Lepas tu tak payah nak tu cancel ke? Factorize je lah terus. Oh teruskan je. Oh okey. Nanti kamu akan dapat factorize x minus 5 over 2 squared. Okey, sama dengan ini ni lah. Tambah kan. 5 over 2. Negative 5 over 2 squared. Oh dapat. Okey. Faham. Thank you sir. Okey, nanti kamu dapat macam ni. Okey. Tapi nak dapat yang ini ni, yang dapat macam ni, make sure kamu akan dapat x squared minus 5x plus minus 5 over 2 squared equals to 9 over 2 plus bracket negative 5 over 2. So, kamu factorize je lah yang ini. Tengok ujung dia dengan bracket. Ya, ujung sini dengan ujung sini. Apa dia dalam bracket tu? Tu yang jadi macam ni. Dah dapat dah kan? Dapat. Boleh kan? Okey. Yang lain macam mana? Okey ke? Laju sangat ke? Okey. Dapat sir Sir, yang yang apa? yang negatif 5/2 tu kan? Kena kembangkan ya. Saya dah terlupa dah. Kembangkan. Expand je lah. Negatif 5 yang dapat 25/4. Lepas tu macam mana nak settlekan dengan 9/2 tu? Tambah je. 9/2 tambah 25/2. Alright? So nanti dapat dia bukan jadi 25/4. 25/9 tambah 9 dapat berapa? 25 tambah 9 dapat 34 kan? 34/2. So dapatlah 17. Faham? Boleh tak Wan? Line slow kan? Boleh. Boleh Line slow tadi. Okay lepas tu selesaikanlah, dapatlah jawapan. Okay. So nombor 6 ni boleh latihan kamulah kalau kamu nak buat Okay, now kita pergi kepada using formula. Okay, using formula ni, okay, significant dia using formula ni kalau kita tak boleh nak factorize. Okay, kalau kita tak boleh nak factorize, kita boleh using formula. Using formula dan jawapan dia, maksudnya kalau dah tak boleh factorize tu, maksudnya jawapan dia mesti dalam decimal places. Mesti dalam decimal. Macam tu. Okay. Ini pun macam tadilah, dia dah siap-siap dah bagi correct to 4 significant figures. Okay. 4 significant figures. Okay. So yang ini perlu tak hafal formula ni? Guys, perlu tak hafal? Perlu.
Perlu. Nah, okey, dalam formula, okey, ingat tak dalam formula, saya tak pastilah ada tak saya save formula tu. Ada 24 formula tu kan. Sekejap saya tengok kejap, saya nak download terus. Mana saya cakap yang guna formula tu? Oh, ini rintihan kalbu kan. Mana formula tu Yang ada tanya tu pakai formula tu. Yang ini ni kan. Okey, dalam formula ni, kalau kamu tengok latest ni, dalam SPM nanti ke, dalam exam kita nanti ke, formula ni yang akan diberikan. Formula ni yang akan diberikan. Hanya 24 sahaja. Okey, so formula tu ada. Nombor 1 dia dah bagi dah siap-siap. Okey, formula untuk kuadratik. Kan? Betul tak? Dia ada bagi kan? So that means nasihat saya tak perlu nak hafal. Okay. Formula ni tak perlu nak hafal. Tapi yang penting tahu nak guna. Alright. Saya ulang, tak perlu nak hafal sangat. Kalau hafal lagi bagus. Maksudnya tu tak perlu nak hafal. Okay. Tapi kalau hafal bagus. Tapi yang paling penting sekali, macam mana nak gunakan formula ni untuk solving atau cari nilai X. Okay, so yang pertama make sure dia dalam general form. Mesti dalam general form. Itu step pertama. And then step yang kedua, kita tentukan nilai A dia. A dia sama dengan berapa? 2. Okay, A tu adalah coefficient X squared. Saya ulang, coefficient X squared. Dia punya perkali X squared dia sama dengan 2. B tu adalah coefficient of X. So, negatif 8. And C tu adalah constant. Gitu. Ingat dia mesti dalam general form of quadratic equation. Sama dengan kosong. Sama dengan kosong. And then cari nilai A. Right, nilai A, nilai B, C. Saya ulang. A tu nilai coefficient X squared. B is perkali X. C tu adalah constant, pemalar. Lepas tu masukkanlah nilai A. Nilai A. Okay, ni A nilai A. Ni nilai B. And nilai C. Okay. Nak tunjuk ke? Ke kamu dah buat? Okay, masukkan nilai. So, therefore X equals to negative B. So, negative bracket negative 8. Right. Plus, minus, square root panjang. So, negative 8 squared minus 4. A equals to 2 and C equals to 7. Divide by 2 times A dia 2. Okay. So, ini sama dengan 8 plus minus. Tolong, 64 tolak 4 darab 2, 8 darab 7, 56. 64 tolak 56 berapa? Square root berapa? 8. Square root 8 divide by 4. Alright. Okay, saya nak tanyalah. Boleh tak kita cancel 4 dengan 8 ni? Anyone? Boleh. Ada yang cakap boleh, ada yang cakap tak. Boleh tak boleh? Tak. Tak boleh tak boleh sebab operasi dekat atas ni, right, operasi dekat atas ni, operasi besar dia adalah plus, addition
or subtraction. Tambah atau tolak. Tak bolehlah kita nak ini dapat satu, ini dapat. Dia tak balance. Itu yang ini ni. Kan? Macam mana? So biar je macam ni. Right, so X equals to 8 plus square root 8 over 4 or X equals to 8 minus square root set 8. Kita dah belajar set, kita sebut set lah. Gitu. Lepas tu, carilah 4 significant figures. Okay. Kalau tak tahu 4 significant figures tu, kau pergi sunat lagi sekali je. Ram aku lah. Kat dalam matematik ada belajar. Tak perlulah saya nak ulang. Okey, dah salin dah? Okey, kita tengok pula soalan yang lain pula. Masih guna formula. Formula ni penting juga. Okey, formula ni. Using formula ni pun penting. Okey, tengok soalan nombor 6. Oi, dah pukul 10 dah. Tak apa ke extend masa lagi ni? Tak apa. Ingat yang 9 orang tu wajib mana saya berhenti, kau reda je lah mana nak berhenti. Yang lain tu terpulang kalau nak left je Sebab kehadiran ni ini revision. Tapi wajib kepada yang 9 orang. 9 orang ke berapa orang? Alright, okay. Seterusnya yang ini pula, yang ini kita kena jadikan dia kuadratik general form. So kita expandkan dia, kita dapat 2x squared minus 8x. Ini kena expand lah. So x plus 2 minus x squared and then minus 2x. Macam tu. So minus, semua bawa ke kiri. So kita dapat 3x squared. 3x squared minus 8. Ini dapat minus 8x sama dengan negative x plus 2. So 3x squared minus 7x minus 2 equals to 0. Okay. So dia dah dalam general form. And then please listkan the value of A equals to 3. B equals to negative 7. And C equals to negative 2. And then guna formula. Carilah nilai dia berapa. Guna formula. Kamu cari sendirilah. Kan? Macam tu je. Selesaikan sendiri Dah? Dah belum? Dah? Sekejap. Ini tinggallah kemudian berbuat. Kan? Saya nak masuk form quadratic equation from given roots. From given root. Okay guys. Ni dah Okay, kita masuk subtopik baru pula. Apa masuk roots tu? Roots tu apa guys? Punca. Okay. Tapi masih lagi yang tak faham. Apa punca tu? Punca tu apa pula? Gitu. Punca tu apalah pula? Bahasa yang mudah. Apa punca tu?
Tak sure. Nilai X. Yes. Thank you Ainin. Nilai value of X lah. Roots tu adalah punca lah. Dalam bahasa Melayu dipanggil punca. Tapi ada yang tak tahu kan. Sebab bila tanya punca tu apa, semua diam tak tahu. Alright, dia value of X. Value of X tu apa? Yang ni yang kau cari hari ni. Ni, yang ni ni. Ni. Ni kan value of X. For significant figures. Lepas tu, ni nilai X ni. For significant figures ni. Inilah punca ataupun roots. Tadi dia bagi equation. Okay, dia bagi equation. Lepas tu, find value of X. So, nak cari value of X, kita ada 3 cara. Okay, list kan. Apa 3 cara tu? List pertama, factorization. And then, completing the square. And last but not least, formula. Ada 3 cara. Tapi yang biasa kita guna hanyalah factorization ataupun formula. Now, daripada roots ataupun punca ataupun value of X tu, kita nak form quadratic equation. Gitu. Okay. Dia ada 2 cara. Cara yang pertama, alright. Cara pertama, cara klasik lah. Okay. So sekarang ni, find the quadratic equation with roots 2 dan negative 4. Ni negative 4 ni boleh tinggal situ pula negative kan. Okay, typo. So, kita ada roots X equals to 2 or X equals to negative 4. Lepas tu kita jadikan dia bentuk factorize. So, X tolak 2, bracket. So, X tambah 4, bracket. Kita letakkan dia sama dengan kosong. Lepas tu, dah jadi macam ni apa kita nak buat? Macam mana nak form the quadratic equation? Expand. Then kita expandkan dia. X squared. Okay, plus 4x minus 2x minus 8 equals to 0. And then rearrange and simplify. Simplify and rearrange. Plus 2x minus 8 equals to 0. Dah form the quadratic equation. Lepas tu kalau dia suruh cari find the value of X. Factorize. Dapatlah nilai ni kan Pusing. Tengok tak? Dia pusing-pusing je kan. Kalau dia suruh cari nilai X, okay, kita guna yang ini. Cari nilai X from the quadratic equation. Kalau dia suruh form quadratic equation, kita given roots, kita buat macam ni. Jalan kerja dia, step-step dia. Pusing. Boleh tak? Boleh. Ataupun kita ingat formula ni. Lagi satu kaedah, kita ingat formula ni. Okay. Yang pertama, yang ini sum of root namanya. Manakala yang kedua, yang ini product of root. Sum of root, SOR. Okay. Product, sum of root, SOR. Product of root, POR. Alright. So, kita soalan nombor 2 ni, kita tengok pula contoh. Kalau kita gunakan kaedah ni, formula ni kan. Find the quadratic equation, root dia ni. Okay, so kita cari sum of root. Negatif 3 tambah 5. So, sama dengan berapa? 2. And then POR. Product of root. Kita darabkan dia. Negatif 3 darab 5. Negatif 15. Okay, so nilai-nilai ni kita nak guna lah. Okay, nilai ni kita guna. Okay, to form the quadratic equation, x squared minus sum of root x plus
product of root sama dengan kosong. So x squared minus berapa sum of root? 2x. Product of root negatif 15 sama dengan kosong. Ada dua kaedah saya tunjuk. I'll show you two methods. Okay, to find or to form quadratic equation given the roots. Okay. Boleh ini cara kita nak form. Dah salin Okey, sekarang kita tengok pula contoh soalan. Macam ni. Nombor 5. Contoh nombor 5. Given the roots of quadratic equation 2x squared, boleh baca sendirilah plus blah 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 q minus 2 equals 0 r negative 3 and 1 over 2. Find the value of p and q. Okay. So kita nak tengok 2x ini, this is the quadratic equation, plus p plus 1 x plus q minus 2 equals to 0. Okay. So daripada equation ni, what is the sum of root dengan quadratic sum of root dan product of root. Okay. So macam mana kita nak buat yang ini? Okay. So ada lagi satu formula yang kamu kena tahu. Take note Take note. Formula of sum of root equals to negative b over a. Okay. Ini formula ni tak ada Ini kamu kena tahu. Okay. Lepas tu another one is product of root. Product of root ni tahu tak apa? Hasil tambah, hasil darab Product tu maknanya darab Product of root tu maksudnya hasil darab. Sum of root tu hasil tambah. Hasil tambah punca, hasil tambah hasil darab punca dan hasil tambah punca. So kalau POR ni formula dia C over A. Gitu. Ingat ni formula ni kena hafal sum of root SOR negative B over A dan POR equals to C over A. So dekat sini kita kena tentukan what is the value of A. Berapa A dia? 2. B dia? P plus 1. P plus 1. And C dia? Q minus 2. Q minus 2. Right? Okay, so dia punya product of root dia product of root. Roots dia negative 3 dengan 1 over 2. And then kita buatlah kerja. Okay. Okay. So product of root sum of root sama dengan negative B over A. Okay, sum of root dia negative 3 tambah 1/2. Kan? Roots dia kan? Sama dengan negative B dia berapa? P tambah 1. Negative tambah 1 bracket over A. A dia sama dengan 2. So daripada equation ni, boleh tak kita dapat nilai P? Boleh.
Boleh. Kemudian product of fruit pula. POR sama dengan C over A. Product of fruit negatif 3 darab 1/2 sama dengan C berapa? Q over 2, Q minus 2 over 2. Sekarang Q boleh dapat tak? Q? Boleh dapat. So selesaikan sendiri. Tak perlulah saya nak cari berapa Q tu. Alright, berapa Q, berapa P, sebab ini hanyalah your previous skill. Saya saja je tak nak selesaikan sebab yang kita belajar, tajuk yang kita belajar ni, alright, adalah inilah. Ni untuk selesaikan cari find the value of P dengan Q ni, ini yang kita belajar. Quadratic equation. Tapi untuk selesaikan cari P dengan Q ni, kamu kena tahu, this is your previous skill yang kamu belajar masa dalam matematik menengah rendah yang lalu. So sepatutnya saya tak perlulah nak selesaikan. Kamu cari sendiri. Kalau tak, disuap aja. Tu yang ada menangis tu waktu ujian. Rasa macam susah. Benda-benda basic macam ni kamu kena biasakan selesaikan sendiri. Ada soalan? Nak tengok formula POR. Ni dah dapat dah kan? Saya dah bagi dah? Azwan, boleh Saya dah bagi dah ni kan? Ni formula SOR negative B over A. This is formula POR C over A. Okay. So, bila lagi kita nak buat kelas ni? Saya rasa kita berhenti sampai sini je lah. Sampai sini dulu. Kita continue. So, homework kamu, kalau tak suruh tak cakap homework, kamu tak nak, tak buat. Buatlah homework. Kalau kamu tak join kelas saya ni pun, kamu mungkin tak buat kot soalan ni kan? Alright, so kita sambung. Okay, agak-agak bila lagi kita nak buat kelas? Nak buat kelas tiap-tiap hari pun boleh. Ikut saya. Ikut saya Tengok ready lah. Kalau esok malam free ke, kalau saya pun free ke apa ke, saya try buat lah. Boleh? Boleh sir. Boleh. Jangan buat pagi-pagi, sir. Apa dia? Buat jam pagi. Jangan buat pagi. Jangan buat pagi. Jangan buat pagi, sir. Saya cakap. Tapi besok pagi ada kelas mentor kan? Kelas yang teachers kan? Yang tu okey sir. Tak apalah. Kelas tu yang ni lah. Jangan buat pagi takut kamu tidur kan? Tak apa. Kita buat sama ada petang atau malam. Boleh? Boleh sir. Boleh tu okey. Boleh je. Boleh. Petang atau malam lah. Kita buat kelas ni, okay? Habis je chapter ni, saya tak tahu. Ni panjang juga tau. Kuadratik ni macam panjang juga ni. Bapak panjang gila lah. Ui, panjang juga panjang juga ni. So, kamu kena ni lah, kuatkan semangat lah. Macam panjang aja ni. Bapak lah. Alright, okay. So, untuk yang 9 orang tu lagi sekali segaskan, untuk kelas revision ni wajib sebab kamu tak belajar apa kan. Untuk yang lain-lain tu, saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir kelas revision ni. Okay, so kita sambung besok insyaAllah sama ada petang atau malam. Kamu get ready je lah Pagi tak boleh lah, syahid semua Tadi pun 20 orang yang syahid
PG Kimia, 15 orang yang syahid lagi masa matematik. Aduh, hai. Okey, untuk pengetahuan saya just nak share, just nak share je. Right? Just nak share. Jap. Nak share, kamu tahu kan anak saya yang sulung